Kalau nanti nampak ada tempat-tempat kosong ni, panggil kawan-kawan yang free yang tak ada apa-apa tu datang. Sebab kita buat sekali je 1 tahun ni, kita tak buat lagi dah. Okay, jadi apa yang saya nak maklumkan, yang tu yang pertama lah, kita tak buat lagi. Jadi you all panggil lah kawan yang kosong ni nanti datang. Yang kedua adalah dalam kelas ni, AI ni kita akan gunakan banyak sebenarnya. Sama ada kita masuk dalam TikTok, ataupun kita akan guna dalam video PDP untuk AI punya idola, ataupun KPI. Kita ada dua. Satu KPI, PISAS, satu lagi adalah pertandingan idola. Dua-dua ni, yang TikTok dah tak ada untuk tahun ni, tapi video AI tu ada. So itu termasuk dalam KPI. KPI ni perlu dihantar sebelum bulan 11. Tapi idola mesti siap bulan 4. Jadi macam mana pun siapa yang mendaftar untuk idola tu sila siapkan. Kalau yang KPI tu untuk masuk, dia ada orang KPI KPI kita dah maklumkan siapa KPI, siapa idola. Tapi kalau KPI tu nak masuk juga dalam idola, so pastikan siap. Jadi saya cakap ni bukan untuk menakut-nakut, bukan untuk memaksa menekan-nekan kan seperti kata Gen Z sekarang ni, bukan. Tapi sebagai tuan-puan bersedia. Jadi yang ketiga adalah apa saja yang tuan-puan buat dalam ni. So nanti video tu hendaklah dihantar kepada Sam dan kami akan masukkan dalam Shark T-Web. Okey, selepas kita masukkan ke dalam Shark T-Web, puan-puan nanti saya akan buat senarai untuk hebahan. Hebahan. Tahu tak hebahan tu untuk apa? Tak tahu. Okey. Hebahan apa saja yang berkaitan dengan PDP tuan-puan, sama ada e-book, TikTok PDP, whatever lah semua sekali ni, kita akan blast kepada semua politeknik and college community. Jadi apa yang tuan-puan boleh gunakan selain daripada SKU, masa tuan-puan validasi nanti, tuan-puan kena masukkan surat yang kita sertakan nanti. Jadi untuk yang ni, ada siapa yang nak naik grade tengah tahun ni? Tak kisahlah, saya maklumkan buat supaya semua orang boleh. Okey, jadi kalau you all nak masukkan dalam tengah tahun ni, hebahan akan dibuat 2 kali saja tuan-puan. Pada tengah tahun sebelum validasi tuan-puan, dan satu lagi adalah pada hujung tahun. 2 kali saja. Saya maklumkan ni kerana pada tahun lepas bila kita dah keluarkan hebahan, kita dah blast kepada semua politeknik and college community, lepas tu ada datang lagi. Sedangkan saya dah bagi tempoh tu selama berapa bulan untuk siapkan termasuk ISBN. Okay, jadi masa dalam validasi, semua validasi lah, dia akan tanya hebahan. You hebah kat mana benda ni? Apa you buat? Jadi apa yang tuan-puan buat ni nanti, selain daripada saya akan kami semua akan buat hebahan kepada politeknik and college community, tuan-puan sila ingat, tuan-puan kena hebahkan kepada kelas, kepada kawan-kawan di dalam ni. Dalam ni memang kita bagi, tapi dalam kelas kan kita tak bagi kan. Kita takkan terlibat lah dalam kelas you all. Jadi you all kena buat dalam kelas tu, dan hebahan tu mesti ada bukti. Tak kisahlah buat macam mana pun, dalam Teams ke apa, mesti ada bukti, dan bukti tu mesti dibawa masa validasi. Okey, ada siapa-siapa nak tanya saya lagi? Tak ada, semua faham Okey, itu sajalah saya rasa. Jadi saya persilakan Cik Hakimi, one of my colleagues, untuk buat AI generate creative video, dan saya percaya beliau memang yang terbaik lah, sebab saya dah tengok hasil kerja dia kan, semua tajam dan halus. Okey, dia silakan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum sekali-sekali. Saya bulan 7 masuk UNM, Sam kan. Mula terlibat dengan AI ni bulan 12. Bulan 10-11 lah. Nak sembang lebih pun saya pun baru lagi sebenarnya, tapi kita sama-sama lah. Okey, sama-sama lah kita buat. Dan saya dah 2 kali lah pergi berkursus AI yang dianjurkan oleh DPP dekat Penang, 4 hari 3 malam. Paling lama sekali kat Terengganu 5 hari 4 malam pun tak silap saya lah kan. Jadi AI ni kalau kita lambat kita akan tertinggal. Itu yang saya cakap. Dulu orang akan sembang pasal cling, lepas tu pasal
nak buat kena pakai token dan sebagainya banyak. Dan hari ni saya akan janji dengan perempuan kita akan buat percuma dan kita boleh delivery benda yang sama. Okey, dari segi pencapaian saya setakat ni lah kan. Pertama kali masuk pertandingan TikTok di Ambang 2026 itu, alhamdulillah dapat nombor 2, nombor 3 macam tu kan. Dapat hadiah, dapat oleh hadiah menggunakan AI, ada pakai AI. Kemudian minggu lepas dapat Johan untuk untuk infografi AI yang dianjurkan untuk kanser mulut dan kanser mulut lah, kempen kanser mulut sekarang dekat Kedah. Dapat Johan lah untuk yang poster tu, buat poster. Semuanya menggunakan AI, buat kerja tak sampai 10 minit boleh menang. Tapi dia macam betul macam ni kan. Dan sekarang ni pertandingan mereka cipta logo, pelapis, pupanas untuk J-Pump, saya jual juga. Kemudian video pendek, video hari raya, cipta lagu, semuanya hadiah pun menarik juga kan. Itu salah satu macam mana cara saya nak improve lah kan. Sebagai orang yang background civil engineering ni, nak adapt benda tu ni boleh kan, tapi boleh ke kot. Saya cuba lah kan. Saya cuba. Jadi hari ni sebelum tu kita nak go through, kita nak pergi lebih panjang pasal benda tu. Kita nak tengok dulu mission kita sebenarnya. Saya tengok 45 orang peserta. Bila 3 orang, maka kita 10 kumpulan lebih. Betul ya? Dan kita hanya perlukan satu video saja untuk mewakili PISAS penyertaan idola video AI kreatif ni. Jadi yang akan dipilih oleh 3 orang atas lah. Jadi kita serah kat dia orang lah, dia menggap publik dia buat tu. Jadi kita akan buat ikut subjek dan ikut topik. Hari ni saya akan cuba delivery semua pergi habis. Dan kalau tak sempat, saya ada buat classroom, Google Classroom tu kan. Boleh join kat dalam tu. Saya akan update sentiasa dalam tu. Saya akan bimbing you guys dengan worry lah. Saya tak akan lepas tangan macam tu lah. Okay. Sebab dia untuk satu hari saya nak siapkan benda ni boleh buat, tapi makan masa yang lama sebenarnya. Okay. Okay, untuk idola ni, okay, macam saya cakap tadi, kita cuma nak satu saja penyertaan. Jadi ada satu kumpulan 3 orang tu, dan kemudian saya akan masuk kumpulan tu lah. Yang menang tu saya akan masuk. Dan dari segi efek, edit video, audio, semuanya saya akan masuk benda tu lah. Sebenarnya daripada grup 3 orang tadi, kita perlukan idea sebenarnya. Idea, storyboard, jalan cerita macam mana nak buat, kita akan kembangkan. Jadi jalan cerita yang macam mana yang 3 orang pengurusan kita nak pilih, itulah yang akan kita olahkan nanti. Itu part dia. Jadi yang mana tak dapat nanti tu jangan risau. Taklah aku dah buat ni tak dapat, dah banyak lagi. Wujudkan channel sendiri. Boleh buat PDP dekat situ, ataupun boleh buat channel. Setiap pensyarah ni kalau boleh saya suggest ada channel sendiri. Ada channel YouTube kan? Ada channel YouTube sendiri ataupun ada channel TikTok sendiri untuk dia channel. Lagi bagus sebenarnya. Kita rasa nak buat video TikTok ni macam panjang, payah nak buat, tapi sebenarnya senang sangat. Tak sampai 5 minit saya boleh hasilkan satu video, boleh upload 300-400 view, senang sangat lah. Saya boleh promise lah. Okay. Jadi sebelum tu saya nak tanya, siapa yang dah arif ataupun dah biasa sangat dah buat prompt gambar dulu? Angkat tangan, saya dah tengok. Dah buat gambar menggunakan AI. Gambar masalah dia tanya gambar lah. Okey tak? Boleh ah? Pernah buat? Try gitu lah. Kita boleh jadi siapa saja sebenarnya dekat dalam AI ni. Saya boleh jadi penyanyi, boleh jadi doktor, boleh jadi macam-macam lah kan? Pernah buat video tak? Pernah tak, saya nak tahu tahap ni. Kalau semua pernah, saya boleh pergi laju. Kalau perlahan, saya kita pergi perlahan. Ini cara kita nak tahu tahap dulu, tahap peserta ni kan. Macam tu. Pernah buat lagu tak? Ada lagu sendiri.
Tak pernah lari. Lagu saya dah sampai Indonesia, dah banyak like lah. So okay, nanti saya tunjuk lagu yang saya buat Kita kena ada lagu. Alright, orang kata nak buat video. Yes, bila nak buat video, sebenarnya yang asal Atang Lawat adalah audio. Kan, audio kita nak kena buat. Apa, Suno ada 50 token, boleh buat 10 lagu untuk satu hari. Ada 3 orang, ada 30 satu hari. Takkanlah 30 lagu tak boleh kita pilih kan. Okay, jadi ada 5 orang ahli nanti. So 3 orang daripada Pensyarah Helatikan, Tuan Amaru dengan PEL lah, untuk seterusnya lah proses tu ya. And then okay, untuk kandungan dia ada satu tema lah. Nanti saya akan tunjuk satu contoh. Okay, satu contoh ataupun satu video-video yang lepas, iaitu Johan yang nombor 3 Idola tahun 2025. Yang 2024 saya tak nak tunjuk. Sebab apa? AI zaman tu pun kantun sangat. Kita tengok pun tak boleh tengok kan. Macam tu lah. Kalau saya tengok Ultraman balik pun kita tak boleh nak tengok lah. Kenapa lah aku tengok dulu kan, macam tu. Okey, lepas tu sasaran dia kepada pelajar, institusi, komuniti dan negara. Masuk dekat sini. Nanti juri orang tua-tua yang nak tengok orang muda. Itu masalah dia. Saya akan nampak. Kita akan buat ikut generasi muda nak tengok. Tapi adakah golongan muda ni, golongan juri ni akan menerima? Itu satu masalah yang mungkin akan kita hadapi lah. Okay. Kemudian ini durasi dia, minimum 3 minit, termasuk intro dan outro. Resolusi dia nak 1080p Full HD, format MP4, audio jelas, motion grafik, animasi dibenarkan. Itulah. Okay, minimum 3 minit. Saya suggest kita buat 4 minit lebih. Sekejap je 4 minit. Alright, 4 minit. Sebab apa saya kata 4 minit? Kita akan ambil 30 second untuk intro, 30 second untuk outro. Jadi kita punya bahan kita tu solid 3 minit. Percayalah, politeknik lain lebih 5 minit lebih. Kan? Yang lepas kita tak cukup 3 minit. Sebab tu mungkin tak sampai garisan penamat lah. Kan? Tak sampai garisan penamat. Okey, macam ni lah dia punya autonomi video dia tu. Jadi intro dan outro ada kat belakang tu. So logo produksi ni tak masalah, tu saya buat. Itu saya akan buat. Tajuk, subtopik itu, intro kat mana nak keluar depan tu, biar saya yang buat nanti. Sekarang kita nak kandungan utama daripada pensyarah ni, kandungan utama. Jalan cerita, storyboard, emosi dia, cinematic dia, cerita lawak ke apa ke, itu daripada pensyarah. Kan? Dan outro tu biasalah. Bila ada movie tu dia ada keluar kredit, pengarah semua macam tu lah. Okey, dia ada protokol bahasa dia. Kalau cerita dia bercakap dalam bahasa Inggeris, sari kata dia akan jadi bahasa Malaysia. Okey, kalau bahasa dia bahasa Melayu, kita pakai bahasa Malaysia, subtitle dia akan jadi bahasa Inggeris. Simple. Kan? Ini saya tak risau. Ini kita auto generate, tak ada masalah. Okey, ni proses lah. Bila kita nak buat benda ni, dia ada pembuktian. Dia ada 3 video yang kita nak kena hantar. Satu video yang solid dah siap. Kedua, video proses kerja. Tengah nak buat prompting apa semua tu nak kena ada rekod. Apa tu kita boleh buat kemudian. Yang sekarang tak payah buat lagi. Yang menang nanti tu kita berlaku balik. Kita tak payah nak buang masa, betul tak? Nanti kita nak buat apa semua ni dah tak nampak, kena buat pula kan. Jadi tapi kita tahulah proses itu, proses kita tahu. Okey. Ini awal yang kita tahu macam mana kaedah dia nak nilai video kita tu nanti. Okey. Paling tinggi dia nak tengok dekat sini adalah inovasi teknologi AI itu sendirilah, sejauh mana kita guna dia. Dari segi karakter yang sama daripada awal sampai habis. Kalau perempuan tu bertudung daripada awal sampai habis video tu dia bertudung, tiba-tiba tak terbuka pun tak, dia tak nak macam tu. Lepas tu konsisten lah, maksudnya karakter dia konsisten. Lepas tu dia tak terlalu janggal. Bila dia jump satu-satu scene tu, dia tak
macam cerita Tamil macam tu kan. Kita tak nak macam tu kan. Lepas tu kesegaran ataupun unit penyampaian tu, kreativiti, idea yang kita nak buat nanti. Kalau nak tanya apa-apa, tanya terus tanya terus, saya tak ulang hari ni kan. Okay, sebab kita sebenarnya saya nampak yang nak buat nanti tu lagi panjang sebenarnya. Okay. Jadi kebanyakan ni sebelum ni politeknik lain banyak bermain emosi. Right? Dia banyak bermain dengan emosi. Itu kaedah dia orang lah. Sebab masing-masing dah ada subjek, apa subjek nak buat, apa tajuk, apa subtopik yang kita nak buat, dan macam mana kita nak olahkan subtopik tu jadi story. Maksudnya bila student tengok movie tu, oh dia faham, inilah subtopik yang dia belajar. Kan, contoh kalau kita nak buat movie pasal ikan tambata, Cik Jai. Movie ikan tambata, Cik GPT pun surrender kalau nak buat movie, kan? Okay, ni proses dia nantilah. Jadi hari ni tak perlu lagi lah kita nak cerita berdetail yang ni. Sebab sekarang proses dia, saya nak semua masuk dekat dalam classroom dulu. Semua nonton-nonton ni slide ni semua ada dalam classroom. Saya dah upload dah. Kan, tak payah, boleh download kat sana nanti. Jangan risau, tuan-tuan takkan di-kick dalam grup tu. Memang saya akan stay dalam tu, tak ada masalah. Okay. Dalam classroom ni tadi ada PDF, ada nota, ada AI apa yang kita pakai. Okay. Dan kemudian mungkin pada petang ni ataupun besok, setelah video sampel yang dah siap tu, upload dekat sana. Simple dan khusus kita satu hari ni. Macam tu je lah kan. Jadi untuk hari ni saya tak buatlah 3 minit. Kita buat 1 minit dulu kan. 1 minit dulu ataupun 1 minit lah, 1 minit. Okay, 3 orang takkan tak boleh buat 1 minit kan. Jadi bila siap 1 minit, hantar dekat sini lah. Tapi untuk penilaian daripada TPA pengarah, TPA, TPSA yang full. Faham tak? Video yang full, jangan cerita yang penuh. Hari ni kita buat tak siap pun tak apalah. Hak tu yang kita buat untuk nak menunjukkan hasil daripada kursus hari ni. Boleh Okay. Okay, kita nak tengok dulu. Ini yang nombor 3. Kita tengok nombor 3. Alright, kita tengok ni yang nombor 3 tahun lepas. Sungai ini tempat kami bermain, ketawa dan bermimpi. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Tapi masa berlalu, alam ini makin tenat, makin sepi. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Dulu, kampung ni penuh tawa. Sekarang tinggal suara angin dan kenangan. Kalau satu hari nanti Amir nak tolong kampung ni, tolong bagi mereka cahaya, bukan janji kosong. Bila semuanya hilang, baru kita rasa kehilangan itu benar-benar menyakitkan. Mungkin aku tak mampu bawa masa lalu kembali, tapi aku boleh cipta masa depan dengan cahaya yang tak akan hilang lagi.
Aku lupa alam ni bukan senang dijinakkan, tapi aku juga tahu kalau kita terus cuba, dia akan bantu kita. Dulu sungai ini saksi tawa kami, sekarang sungai ini saksi perjuangan kami. Masa berubah, cahaya mungkin hilang sekejap, tapi bila hati dan usaha bergabung, cahaya itu akan kembali dan ia akan terus menyala untuk mereka yang kita cintai. Masih belum terlambat. Kita boleh mulakan semula untuk mereka, untuk masa depan. Okey, daripada video ni apa Syukur nampak sebenarnya ada wujud rasa bosan. Ada tak rasa? Suasana hari raya penuh Sebab dia banyak ruang kosong, loop. Kita ternanti-nanti apa ni nak cakap, apa ni nak cerita kan. Kemudian lagu dia pun tak bersambung, tak synchronize, betul kan? Dia jadi benda-benda macam tu yang akan buat menyampah tengok, macam tu lah. Kan? Jadi kita cuba nak elak benda-benda yang macam tu. Okey. Sekarang kita tengok yang nombor 2. Welcome to Bua Loka, where every fruit has a backstory and every myth gets peeled away. Here, whenever humans get the facts wrong, the fruits step in to set things right. Uh-oh, what now? Breaking news. Humans think all fruits are genetically modified organisms. Recent viral videos have led netizens to Am I a GMO? today is a product of genetic engineering. But I didn't come from the lab! I must tell Elder Apple. Oh no! Not again! Why do humans keep thinking I'm GMO? Just because I don't have seed? Same here. They think I came from a sci-fi lab. I didn't expect that! Here's the thing. Maybe we were created by a mysterious scientific machine. Are you serious? Funny, right? Huh? Whoa! I've come to set things right. Listen, young ones. You are not GMO. Most of us were shaped through selective breeding, years of careful growing. Selective what now?
Selective breeding is the old school way. Farmers choosing the best fruits to grow better ones, generation after generation. No labs, just time and care. So it's an upgrade over a century? That's right. Did you know that seedless watermelons start with a little genetic twist? A diploid watermelon has 2 sets of chromosomes, while a tetraploid watermelon has 4 sets. When these two are cross-pollinated, we save the seeds from the tetraploid plant. Those seeds grow into a special type of plant with 3 sets of chromosomes, called a triploid. The triploid plant grows like normal, but here's the catch. With an odd number of chromosomes, the plant can't divide them evenly to form proper seeds. So the seeds start to develop, but end up aborting themselves before they finish. Still, the plant has already gotten the signal to grow fruit, so it keeps going. And the result? A juicy, sweet watermelon with no seeds inside. Wait, so I'm like a mule? Bingo! I am GMO. My genes were edited in a lab for specific traits. GMO means lab-edited DNA, often with genes from other species. Selective breeding and hybridization don't do that. So not all modified fruits are GMOs? Cool. Some are just nature plus time. Breaking news. Shocking claims are surfacing. Dear, here we go again. Yes. Aha. Should I get technocorn? No. This time get me super citrus. I'm not from the lab, I'm born from the land. Years of Okay, love. kemudian video ni saya dah tengok lah. Dia habiskan masa dia dengan dengan iklan dia belakang-belakang dia. Ladies and gentlemen, welcome to the So dia ada buat kuis sikit kat belakang ni. interesting fruit facts for you. True or false? All seedless fruits are GMO. Correct! Most seedless fruits are made by crossbreeding or cloning. I'm a hybrid! Okay, dia punya itu yang nombor 2 lah. Okay. Dan kita nak tengok yang terakhir, juara tahun lepas. Okay, juara tahun lepas. Malaysia, 2055. At Pulisas Quantum, a vital dialogue between heritage and innovation constantly unfolds. Here, through the discipline of measured drawing, a new generation is taught not just to see a building, but to hear its story. This is impossible, right? I think I need a break. Maybe a week-long break. Stop it, Daniel. A break is inconsistent with your deadline. Your name is Daniel. You are an architecture student at Pulisas Quantum. Your stated mission for this project, to honor and preserve the wisdom of our ancestors. All right. Fine. Let's go to that old house. Maybe the hover bike ride will wake me up. An excellent decision. Let's go. Measured drawing. The lecturers always said it's more than just an assignment. It's about Alang-alang nak burung connecting with the past. To be honest, I just saw it as the final monster I had to defeat before graduating. But then, I saw it, and everything changed. It was breathtaking. The craftsmanship, the history, and I had to know more. The moment I stepped inside, the house started revealing its secrets. The first thing that struck me was how smart it was, how perfectly designed for our world. It all starts with the still